Okey, yang ni yang dikatakan tempat dia simpan biji timah dan harta-harta rampasan lah. Kiranya seluruh perak yang dihimpunkan. Dia simpan lah ni lah. Cerita di Pulau Pangkor, kota Belanda. Itu dia. InsyaAllah yang belum lagi subscribe saya punya cerita, yang belum lagi subscribe saya punya YouTube channel, bantu-bantulah ya. Okey, Assalamualaikum, selamat petang. Hai, apa khabar? Okey, anda bersama lagi dengan cerita-cerita Pangkor. Yang pernah datang tu, terima kasih yang banyak. Selamat datang ke Pangkor. Selamat bercuti ke Pangkor. Yang belum datang, saya jemput anda ya. Bercuti ke Pulau Pangkor. Destinasi cuti-cuti Malaysia. Kota Belanda terletak di Pulau Pangkor, Teluk Gedung, Pulau Pangkor. Okey, kota ni telah dibina oleh Belanda pada tahun 1670 untuk menyimpan biji timah yang diperolehi dari negeri Perak, sekitar negeri Perak lah. Rakyat tempatan yang tidak bersetuju dengan cara Belanda memperolehi tersebut telah membinasakan kota ini pada tahun 1690. Maknanya dia orang perang lah, gaduh-gaduh semua Lepas tu Belanda telah membinanya semula pada tahun 1743 dan menempatkan seramai 60 pengawal. Itu tentera-tentera dia lah, askar-askar dia di sini sehingga tahun 1748, daripada 1743 sampai 1748. Selepas dari tersebut ianya tidak digunakan lagi. Macam ni kiranya dia macam ibu pejabat lah, ibu pejabat Belanda lah kiranya. Ada orang pengawal. Dulu memang dia tak meriam ke setiap lubang yang ada kat tu, semua meriam dan ada askar-askar ni lah. Okey, kota ni telah dibina semula oleh Jabatan Museum pada tahun 1973 dan telah diwatakan sebagai monumen lama dan tapak tanah bersejarah di bawah Akta Banda Purba 1976 dalam seksyen nombor 242 Kewata Kerajaan Negeri Perak bertarikh 21 bulan Mac 78. Tahun saya beranak ni. Menurut akta ini, siapa yang mendapati melakukan pencerobohan dan kerosakan ke atas monumen susahnya aku dah sebut, tak maaf atas monumen atau bangunan ni lah lama dan tapak tanah bersejarah ini, boleh dikenakan penjara dan tidak lebih daripada 3 bulan ataupun denda tidak lebih daripada RM500 ataupun kedua-duanya sekali. Ini adalah jabatan daripada Jabatan Museum. Adalah seksyen Kalau anda, saya saja datang nak conteng, nak musnahkan barang yang lama-lama ni, dapatlah korang Apa pun khazanah lama takkanlah kita nak buang kita nak rosakkan Ini orang kata khazanah lama ni payah nak dapat barang rare orang cakap. Barang rare Okey, inilah namanya Kota Belanda, terletak di Teluk Gedung, Pulau Pangkor. Tadi kalau saya cerita tadi banyak berdasarkan apa yang tercatat, apa yang tertulis dalam buku lah, ikut sejarah dia orang lah yang diwatakan oleh negeri Perak, Museum Perak. Tapi ini adalah cerita daripada penduduk-penduduk Pangkor, makna orang-orang warga emas yang lama lah. Saya bertanya, saya sidik-sidik, saya pun dah lebih 20 tahun duduk kat sini, jadi sidik lah pelan-pelan sidik, pelan-pelan cari tengok apa yang cerita-cerita dulu. Tapi itulah, setiap orang kata tempat tu mesti ada cerita-cerita dia kan. Mesti ada cerita-cerita dia. Okey, cerita dia Teluk Batu Belanda, Kota Belanda ni, tempat biji timah yang diorang simpan ni, ni ke pintu masuk sebenarnya. Kiranya tongkang ataupun kapal daripada laut sana, daripada tepi laut. Kalau anda tengok kat sana tepi laut tu dia masuk, kiranya bawa barang-barang rampasan, dia orang rampas ke apa kat mana tak kisahlah, daripada mana sekitar Perak ni lah, dia orang curi ke apa ke, merasuk ugut ataupun cukai-cukai mana meniaga ke apa kan. Maknanya dia datang bawa sini, dia simpan kat sini. Katanya orang kampung, orang dulu, orang sekitar Pangkor
Pangkor ni lah, penduduk Pangkor. Katanya sini kira ni adalah pintu masuk. Jadi orang datang sini bawa barang, masuk ikut ni pintu masuk dia. Pergi laluan ke mana ke tak tahulah dalam bawah tanah ni. Lepas tu kalau dia nak keluar, kalau masa berperang ke serangan ke daripada Lanu ke, daripada musuh sendiri, daripada musuh Belanda sendiri, ada yang serang ke apa, dia akan lari ikut lorong ni, lorong terowong ni, tembus ke Pasir Bogak. Itu dia, tembus ke Pasir Bogak. Jarak dia kalau nak ikutkan dari sini ke Teluk Kedung ke Pasir Bogak kira-kira 4.3 km. Jadi benar tak benar saya tak pasti. Orang kata cerita dari mulut ke mulut orang Pangkor, penduduk Pangkor, orang lama lah, kira orang lama. Ini pintu masuk je, pintu masuk ni. Lepas tu dia rompak barang daripada sekitar Perak ni, dia rompak kat sini, rompak sana, rompak sana, rompak. Lepas tu dia kutip duit, cukai lah apalah, datang dengan tongkang dia bawa sini, masuk ikut sini. Ada tentera 60 orang yang siap dengan senjata, ada meriam. Memang dia tunjuk tadi ada meriam tadi. Kat mula-mula tu semua ada meriam. Lepas tu pintu masuk tadi, kalau saya masuk mula kan perasan ada meriam satu kat situ. Lepas tu dia masuk lalu kot ni, dia simpanlah barang dia. Di mana saya tak pasti, tapi terowong menembusi Pasir Bogak. Kat mana tak tahulah, mungkin terowong tu mungkin dah timbul. Cerita ni berlaku dalam 3 tahun lepas lah. Ada masa tu tak silap saya hari haji kan, hari haji tak silap saya. Orang ramai pergi buat korban kat masjid apa semua kan. Lepas tu datanglah 2 orang macam dia berpakaian macam pakaian macam Sami lah, pakai warna oren, semua warna oren baju-baju dia. Lepas tu dia pasang kemian, dia pusing apa kota Belanda ni, dia pusing. Saya tak tahulah apa dia buatnya. Dalam masa sekitar lebih kurang setengah jam, 25 minit ke 20 minit, lebih kurang macam tu lah. Dia pusing. Lepas tu iyalah dah bakar asap kemian, dengan asap kemiannya, dengan asap yang banyak ni. Perasanlah dengan orang kampung sebelah ni. Ni dekat orang kampung ni, sebelah ni ada orang kampung, sebelah ni orang kampung. Dulu kosong lah, sekarang dah tambak. Jadi laut tu dah tambak, dengan tambak dah jadi penduduk pun dah ramai kat sini. Kiri kanan dah jadi penduduk. Kalau anda tengok depan ni pun dah jadi penduduk. Tempat penduduk semua dah jadi penduduk kan. Okey. Lepas tu dia orang pusing sini. Dalam masa tu orang kampung pun datang. Kenapa, buat apa? Dia orang ni buat apa? Lepas tu tanya dia nak ambil barang lama katanya. Barang lama. Dia nak ambil barang lama dekat sini. Ada satu terowong katanya. Okey lah, tak apalah. Lepas tu dah nampak dengan asap-asap penuh ni, dah nampak unsur-unsur rafatnya kan. Macam mana entah dalam dia kata dia jumpa ada satu barang emas, macam satu pinggan tapi emas. Memang emas. Orang kampung pun terkejut. Ish, macam mana boleh dapat ni kan? Dia kata dapat hasil ni daripada terowong yang ada dalam ni. Terowong yang ada daripada ni, pintu masuk dia. Ni pintu masuk dia kan, sampai ke Pasir Bogak tu. Terowong dia tepat depan semua barang, tapi dah ditimbus dia punya lubang masuk dia, demi mengelakkan orang kata berlaku tidak sepatutnya lah. Lepas tu dapatlah cerita yang kata dia pinggan emas tu dapat. Lepas tu orang kampung sini mengamuk lah, marah lah. Tak boleh lah buat macam ni apa semua kan. Lepas tu dia kata nak report polis lah apa semua. Terus dia lagi lah. Terus dia orang belah, naik kereta belah terus keluar daripada Pangkor. Tapi pakaian dengan macam minta maaf lah saya kata, macam budak lah, lebih kurang macam budak. Oren, dia punya baju oren, lepas tu kepala botak, lebih juga unsur-unsur budak lah. Tapi minta maaf banyak-banyak okay, macam tu lah. Pakaian dengan orennya macam Sami budak lah, lebih kurang macam tu. Dengan bawa mangkuk kemian, asap kemian ni, banyak sangat kemian dia. Banyak. Lepas tu dia bakar, dia asap nampak. Mana berasap-asap ni? Berasap-asap ni. Kalau tengok ni kan, berasap-asap. Rupa dia memang berasap-asap. Nampak berasap-asap, keliling-keliling berasap-asap. Orang marah lah kan. Orang kampung sini marah lah perasan. Dia balik lah. Tapi sejauh mana betul tak betul, ataupun benda tu dibawa ke, saya tak tahulah. Saya tak berani nak cakap. Janji dia ada satu pinggan, dia dapat satu pinggan. Pinggan tu lama dah, macam betul lama. Emas. Tak tahulah 99 ke 96 ke apa, tak tahulah cok, tapi nampak warna emas dia, nampaknya warna emas. Adakah pinggan tu dia bawa ataupun dia sedut? Cuma kononnya unsur kerafat ni dia kata sedut daripada terowong ni ke apa ke, saya tak tahu Tapi itulah cerita-cerita Pangkor sendiri yang ada kat sini, orang kata kota Belanda.
Kalau orang luar tak tahu cerita ni, tapi orang kata sekadar info anda. Kalau mana yang tengok cerita channel saya ni, dapatlah info orang kata kan, macam mana cerita dia. Kita tahu dah buku je cerita macam ni, serang ke ni, kena serang ke Belanda, Belanda buat kota apa semua. Tapi cerita yang sebenarnya daripada orang kampung tak tahu. Jadi saya buat satu cerita. Ini cerita orang Bangkok. Mana cerita orang dulu lah Kalau tak betul tu mungkin ada yang saya tambah tu, saya minta maaf banyak-banyak sekadar info saja, info untuk anak-anak cucu cicit kita akan datang. Mana nak tahu umur pun dah makin tua, insya-Allah apa sikit lagi dah nak mati je. Dah nak mati orang tu kan. Itulah jadi sekurang-kurangnya ada YouTube channel saya ni, dapatlah orang-orang dulu tahu juga cerita-cerita ni. Orang sekarang ni tahu juga cerita-cerita ni. Sekarang ni kan alam cyber kan. Alam cyber bukan macam dulu dah. Orang kata alam cyber kan dah lain dah sekarang. Daripada dulu lain. Dulu pakai handphone, pakai public phone lagi. Sekarang dah pakai handphone, orang satu bawa keliling, merata bawa kan. Dulu public phone. Itulah cerita. Okey, itulah saja. Cerita saya daripada Bangkok. Cerita di Bangkok. Itu dia. Sekali lagi saya tunjuk pada anda. Itu dia. Cerita di Pulau Bangkok, kota Belanda. Itu dia. InsyaAllah yang belum lagi subscribe channel cerita, yang belum lagi subscribe channel YouTube channel, bantu-bantulah bantu-bantulah, insyaAllah banyak kita jumpa lagi. Okey, Assalamualaikum, bye. Bercuti-cuti di Malaysia, cuti-cuti di Malaysia Assalamualaikum, bye.